Podcast. Nama rancangan tak ingat. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali dalam rancangan Podminton, di mana hari ini merupakan episod ke-6 selepas daripada episod Sonecah lah. Last week kita sudah pun interview beliau. Jadi hari ni tetamu khas lah. Saya pun tak nak cerita panjang, tak nak bagi heads up panjang sebab you apa dah tengok kita punya tajuk di clickbait hari ni. So tanpa introduksi yang panjang, kita dengar daripada Tuan Badan sendiri. Kita persilakan Wano Kilat Empire. Okay, Wano, thank you so much datang kita punya podcast. Hari ni kita bersiaran langsung dari rumah Wano sendiri. Ya, betul. Rumah saya sendiri. Okay, baik. Wano, maybe Okay. saya rasa di viewer kita lah yang tengok mungkin di YouTube ni datang daripada TikTok ataupun Instagram. Jadi mungkin ada juga yang tidak mengenali Wano, walaupun saya rasa selepas sebelum saya datang jumpa Wano ni ada a few, saya ada tanyalah kepada beberapa players. Saya rasa almost 99% semua dah kenal lah Wano Kilat ni siapa. Cuma maybe kepada yang tidak mengenali, maybe Wano boleh share sedikit sedikit introduction lah berkenaan dengan Wano Kilat. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Saya Wano Kilat lah. So orang panggil Wano. Saya merupakan founder Kilat Empire. Okay. Nama sebenar Wan, tapi Wano tu nak cerita ke kisah Boleh, sila. Nama Wano tu. Wano sebab rare juga. Saya tanya orang lain, dia orang cakap Wano ni orang Indon ke? Maybe boleh share lah Wano, kenapa Wano? Satunya sebab nama Wan ni terlalu common kan. Betul, setuju. Kat mana-mana mesti ada nama Wan. So dulu sebelum saya buat TikTok ni, dulu saya ada pernah buat konten untuk YouTube lah, satu YouTube channel dengan ada lah seorang kawan tu. Masih ada lagi ke? Dia tak main badminton. Okay. So nama dia Lan. So dia ada buat satu kafe, nama kafe tu Lano, dia tambah O belakang. Oh, okay. So masa tu saya rapat dengan dia. So orang dah start panggil saya Wano juga. Lano dan Wano lah gitu. Awan Nano tu lah. So masa tu kebetulan masa tu memang saya tengah aktif main badminton dekat macam-macam grup lah. Grup-grup badminton dekat Rovo apa semua kan. So dalam list tu saya letak nama Wano. Saya dari situlah nama Wano tu melekat sampai sekarang. Gitu. Wano rare tu sebenarnya kalau ikut kalau ikut betul lah, actually nama Wan is very common lah sebenarnya kan. So Wano tu memang kita dah separate kan daripada common name lah. Okay, so Wano sendiri pernah mewakili apa-apa ke? Sebab saya tengok, kalau korang pernah tengok lah video Wano main ni, tangan dia jahat lah kalau tengok. Effortless. Korang tengok, kalau tengok pergerakan dia pun effortless, tapi bola dia jahat. Maksudnya kaki tipu orang lah. Itu. Maybe Wano boleh share pengalaman dalam dunia badminton lah. Okay, alamak. Boleh masuk ke? Duduk tepi ni. Okay, so saya start main badminton form berapa? Kalau yang betul-betul lah main, maksudnya dalam court, form 4 macam tu lah. Form 4 betul-betul serius. Sebab masa tu saya baru kenal seorang state player, dia state Selangor. Tapi sekarang dia tak main dah. So dari situ lah. Tapi sampai habis sekolah, sampai universiti, saya tak pernah wakil apa-apa pun. So serius maksudnya bermain ada join training ke, ataupun memang maksudnya actively setiap hari main badminton? Maksudnya setiap hari badminton. Training tak pernah. Okay. Tak pernah join apa-apa, academy pun tak pernah lah. Lepas tu 2015 kot saya start main dengan higher level lah. Maksudnya play sukip. So dari situ lah, masuk dekat universiti lah. So kat situ dah saya start belajar. Maksudnya belajar taktikal apa semua. Kalau tak pukul je lah, pandai pukul je lah. And then ini macam nak masuk soalan seterusnya lah ni. Macam tahu je soalan seterusnya. Kita tak share lagi soalan seterusnya. Okay, tu je lah. So memang tak pernah wakil apa-apa. Itu back then masa main dekat Wano, memang daripada sejak dari kecil lagi memang di Putrajaya. Start saya tinggal kat sini umur form 1, umur 13. 13 memang maksudnya dah start main di Putrajaya lah.
Start main. Yang kata tingkatan 4 tu main start serius tu. Dapat maksudnya di sini. Bukanlah serius maksudnya. Betul-betul main dekat Aktif court. lah. Maksudnya masa tu baru belajar point berapa. Kalau tak main dekat belakang rumah lah. Macam tu lah. Okay. So Kilat Empire. Sekarang ni kalau kita tengok satu nama besar lah. Kalau saya tengok memang kami sendiri lah, kalau Wano tahu, kami actually kita sedang actively dengan Academy Badminton lah. So kita mencuba benda baru juga, which is organising social game. Tapi saya akui dia akan ada banyak challenges lah yang kami sini lalui lah sebenarnya kalau untuk mengorganize social game. Jadi saya rasa antara benchmark yang kami kena capai adalah Kilat Empire lah. And saya rasa not to overclaim sangat lah. Saya rasa Kilat Empire ni satu pioneer untuk kelab badminton lah sebenarnya yang organize social game. And saya pernah nampak sampaikan di luar negeri pun ada. Maybe Wana boleh share di saya tengok di Terengganu, jersey Terengganu ada. Jersey apa lagi, Sabah Sarawak pun ada juga. Sabah ada, Sarawak belum. Sabah pun dah ada. So itu actually dah over the sea dah sebenarnya kan. So it actually mungkin ada cerita yang Wano boleh share lah. Kilat Empire ni bila ditubuhkan, apa maksudnya kilat ni sebenarnya kan? Boleh share sikit. Okay, saya start maksudnya buat grup badminton ni tahun 2017. Bukan saya yang buat sebenarnya, kawan yang buat. Okay. Lepas tu saya kahwin, saya pindah sini 2017. Saya tak ada kawan nak main badminton. Okay. So kawan yang dekat Putrajaya ni lah yang ajar. Lepas tu dia orang tak cukup orang je. So dia ajak main. Lepas tu saya still ulang-alik main dekat Kampung Baru, KSS. Kampung Baru. Tahu KSS okey. Saya main kat situ lah 2 kali seminggu kot. Tapi bila dah macam dah setahun ulang-alik penat juga kan. Tapi masa tu saya masih kerja kat sana, wife pun kerja sana. So lepas setahun 2019 kot, 2019 kita orang dah tak kerja sana. Kita orang start kerja kat rumah dulu, buat bisnes sendiri. Lepas tu masa tu lah start fikir kan, takkan nak ulang-alik lagi pergi badminton dekat KL kan. Macam jauh tu. So kita orang pun start cari orang. Create team lah. Team yang sama yang ada 3-4 orang tu. Okay. So kita orang upload dekat Facebook dulu. Dari situ dapat crowd. So makin lama makin ramai. Sampailah 2019, hujung 2019 kot. Kita orang ada buat bisnes kan. Tujuan kita orang nak cari crowd tu untuk bina networking lah. Nak cari kawan ramai lagi kan. Tapi masa tu dah macam dah give up lah. Kita balik kampung je lah, duduk kat Terengganu kan. Masa tu dah pasrah. Macam susah je buat bisnes kat sini kan. Baik balik kampung, cari kerja dekat kampung je. Tapi nak dijadikan plot twistnya, rupanya wife saya dia ada applykan satu kerja dekat Putrajaya untuk saya. Dengan dia sekali lah. Tapi dia tak dapat, saya dapat. So saya masa tu separuh hati lah, tak apalah pergi je lah kan. Tapi hati dekat kampung dah. Plan nak balik dah kan. Plan nak balik lah. Tiba-tiba pergilah interview, tiba dapat. Dekat Perbadanan. I see. Itu government? Dia Half. Dia macam majlis lah, majlis. I see. So sekarang masih? Sekarang maksudnya saya. Tak. Tak. Baiklah. So dari situ lah, first day saya kerja, saya punya colleague tu, dia memang main badminton. Anak dia pun state Putrajaya. Okay. So dari situlah saya mula serius buat ni lah club ni kan. Dari dia sendiri lah, dia punya idea sendiri lah. Dari situ sampailah sekarang 2024. So kilat datang. Nama kilat tu Nama kilat tu start 2021. Sebelum tu kita orang pakai nama RNY. Nama saya Ridwan kan. Wife Yasmin. So kita orang tak RNY Club macam tu. Tapi masa tu tak fokus kat badminton pun. Kita orang ada juga buat brisk walk. Banyak juga. Aktiviti selain badminton pun ada. Dia create community lah maksudnya. Betul.
Okay, and then lepas tu di situ saya tukar sikit. Takkan nak letak Ridwan Yasmin kan. So saya tukar sikit. Benda apa tu? Riadah and Yamcha. Yamcha tu bahasa masih apa? R and Y lah. Maksudnya Riadah, lepas Riadah kita pergi minum kopi. Macam tu. Lepas tu bila saya try juga buat community pingpong semua. Tak susah sikit nak hidup. Yang betul-betul konsisten orang turun badminton. So makin lama makin ramai yang main badminton. So dah ada lah kawan-kawan rapat tu dah ada. So kawan-kawan tu lah yang beberapa orang tu lah. So kita orang plan jom lah kita buat betul-betul lah kilat. Kilat pula. Maksudnya kelab badminton lah. So nak fikir nama. Okay, nama. Soalan tu nama. Lama nak sampai ke nama tu. Okay, nama kilat tu. Sebab peti ke apa? Sebab peti ke? Tak, bukan. Saya kalau pasal nama macam Wano tadi kan, saya nak nama tu biar orang senang ingat. Lepas tu simple. So saya terus macam pilih nama Kilas sebab masa tu kalau dekat community Rovo dulu, saya antara top 3 jadi kan ada best, dia ada rating ni kan, best backhand lah apa semua. Saya top 3 dekat backhand tu. Okay lah, boleh lah backhand bahasa Melayu apa lah. Saya kilas kot macam tu lah. Pukulan kilas kan, backhand kan. Saya tak pasti lah, tapi tu lah terfikir jom lah buat kilas. Dia member tegur kan, kilas dah ada lah kat Semenyih. Betul, kilas boleh nampak lah kilas. So lama ada pula kilas kan. Tukar je lah S tu, tukar T. Gitu. Itu. Tapi tak sampai situ lagi. Kita orang ada juga cadangan nama lain juga. Macam kilat buat lah macam tanda ke kan. Lightning ke macam poyo sangat tanda lightning. Tanda lightning lagu pula ni, lagu kan. Apa stay lah kilat so, jadilah kilat. Kilat Empire. Empire tu memang pada awal ni memang Empire lah. Empire tu sebenarnya tak ada pun, mula BC je. Tapi BC bila macam BC ni, yelah nak kena register pun susah kan. Tak payah kita buat BC lah, kita buat community je. So lagi luas. Betul. Sekarang ni kekuatan Kilat Empire berapa total? Kalau boleh share. Maksudnya, kekuatan as in berapa dah community members lah? Kalau dalam WhatsApp group tu ada berapa? Dekat 2,000 lah. 2,000 besar tu. Itu dah macam running community dah sebenarnya. Tapi tak semua aktif pun. Yelah sebab dalam ramai tu tak semua orang nak main social. Betul. Ada kalau contoh saya buat Liga ke Super Series satu, saya buat Super Series tahun lepas. So itu tournament internal lah. Internal. So bila buat macam friendly, muka-muka lain yang turun. Bila buat social game, muka-muka lain turun. So sebab ramai kan. Sebab tak semua orang nak main social, tak semua orang nak main tournament kan. Okey ke ni? Okey. Boleh ke kalau kita minta ambil. Sebab kalau dia duduk okey, kalau dia baring takut aurat. Takut aurat lah tu lah. Santai lah. Santai. Hari-hari dah dengan Daddy kan. Kena ulang balik. Tak. Kita kata ini je pasal Zoom muka Zoom. Pasal yang maybe boleh share. Okey. Kita balik. Okey je ceritanya. Okey, hari tu saya ada tengok Wano ada organize satu macam internal friendly je. Saya tengok video saya dalam video Tommy punya video kot. So maybe boleh share sikit itu siapa pelibatan dia atau macam mana dia punya operation dia semua. Internal friendly. Okey, dia Super Series juga lah. Super Series lah kot sama. Kalau banyak Super Series program tu ni kalau Super Series tu sebenarnya tu liga. I see. Itu liga, dia ada masa tu kita buat 8 branch. So setiap branch tu kita ambil 8 pair. Okey. Kita dia mewakili ya. Dia wakil branch lah. Dia main dalam branch tu dulu. Okey. So, top 4 kita ambil top 4 setiap branch. Main untuk grand final. Kalau yang tu liga lah. Yang friendly pun ada. Friendly tu saya fokuskan untuk social player lah. So contoh kalau Putrajaya, saya bagi lawan dengan Kilat Bangi macam tu. Menarik. Macam tu lah. Dia basically internal di antara player-player branch ni, kita gabungkan lawan kat season 4. Betul. Selalu kat mana dia
Yang grand final tu kat mana buat? Grand final belum lagi. Saya tengah mungkin dalam planning saya nak buat dekat Decathlon. Oh, Decathlon Puchong. Betul, Decathlon Puchong. Oh, situ aktif kan ni. Hmm. Kilat Empire ada collaboration official ke dengan Decathlon ke macam mana? Setakat ni tak ada lagi tak. Decathlon maybe jadikan video ni satu trigger point lah, mana tahu boleh jumpa kontak warna direct lah. Sebab saya tengok dia orang pun aktif juga sekarang ni kan. Mana duk program dengan apa dalam Decathlon Puchong itu buat social ke atau sekarang saya dah start buat macam itu booking code saya lah kan. Itu Decathlon yang bookingkan lah. Tapi tak secara official lagi. Macam mulut ke mulut dululah. Tapi in return saya kena buat video lah untuk diorang. Macam tu. Tapi menarik lah sebab Decathlon ni actually saya nampak dia boleh jadi satu branding untuk kilat jugalah. Bila you all main dalam tu, for those yang datang untuk shopping boleh tengok. Yalah, you all punya baju pula memang dah orang semua dah kenal lah baju. Saya nampak dari jauh pula itu baju kilat. Kilat punya baju ni dia ada satu pattern yang kalau tengok dari jauh itu baju kilat lah. Walaupun regardless lah ada jersey apa di negeri sekian-sekian lah, tapi dia ada satu pattern lah. Jadi siapa yang buat? Saya semua tu. Design sendiri semua? Saya tengoklah refer dekat Google apa semua. Saya combine lah idea tu kan. Tapi jersey dia akan ikut pada negeri lah kan. Saya macam buat satu macam mana dia punya design corak-corak tu sama je, tukar colour je. Tukar colour je. Betul lah, cakap pattern sama lah. Ikut bendera. Betul. Ikut bendera negeri. Itu saya perasannya lah. Itu maybe boleh share kalau viewer nak beli baju ke. Nak beli ke pergi dekat TikTok kilat je lah. Dekat profile tu ada link kat bawah tu, tekan je link tu. So baju ni dia ikut pada negeri lah. Kalau let's say you all datang daripada Terengganu, macam mana tu? Terengganu ada. Kalau datang dari Terengganu maybe boleh pilih design daripada negeri sendiri lah. Ini macam bola punya team dah. Jadi saya sebenarnya ikut permintaan kawan-kawan juga sebenarnya. Sarawak tak ada lagi yang minta, so saya tak buat lah. Macam Sabah memang ramai lah kawan Sabah. Kawan Sabah ramai, so saya buatlah satu untuk diorang. So diorang beli lah. Itu kalau macam contoh kod apa semua kan, warna berurusan itu, maksudnya kod tu kita tim Kilat Empire ni ada buat apa perjanjian ke apa dengan kod tak ada? Kita booking macam biasa ke je? Booking macam biasa. Booking macam biasa. Kalau dulu tahun 2021 masa tu saya seorang je yang jaga dulu. Semua branch tu saya yang booking sendiri, saya bayar sendiri. So kena booking macam biasa. Tapi sekarang setiap branch tu ada admin yang jagalah. So diorang booking sendiri. So saya tak fikir lah. Lepas lah ada satu kod dekat Serdang tu dia punya owner tu Power Smash, Yonex Power Smash dekat Serdang. Tu dia mula-mula dia invite saya untuk buat content lah. Okay. And then dia tanyalah in return nak apa. Saya kod okey lah. Kebetulan dia ada kod. So dia bagilah saya kod, dia bagi diskaun lah. Macam tu lah. So maksudnya in return kena buat video untuk orang lah. Tapi yelah, kalau tengok reach kepada view untuk kilat sini memang tinggi lah kalau tengok pun. Sebab saya ada berkenalan dengan ramai lah daripada Kilat Empire punya team. Contoh semalam pun saya ada jumpa dengan Zaf. So saya nampak lagi apa Bella kan, Bella is it? Kak Bella. Hidayat pun sana juga. Hidayat pun tu baru. Sama macam so, Zaf. Nama yang baru lah. Saya tengok ramai daripada Kilat Empire ni melahirkan influencer dalam sukan badminton lah. And dia orang punya influencer bukan biasa lah. Kalau tengok POV semua habis keluar lah. POV bermain dengan anak lah, POV main dengan girlfriend lah apa semua kan. So, dia orang punya idea ni memang tak putus lah kalau saya kata. So maybe saya nampak maybe dia punya head dia memang kaki konten. So anak-anak buah pun jadi macam rajin buat konten. So adakah Kilat Empire punya player ni diwajibkan untuk record video ke kalau game tu? Saya tak pernah wajib ke diorang teracun lah kot. Dia orang tengok ni lah. Macam saya terkejut juga tengok TikTok Bella kan. Dia punya followers dah lebih daripada followers Kilat. Ya? Macam dulu kita main sama-sama. Inilah otak lah. Lepas tu tapi sebenarnya kalau
yang betul-betul banyak contribute dari segi content tu sebenarnya Zafri lah. Zafri. Sebab dia yang first kawan yang macam betul-betul nak tolong buat video. Dia siap ada mic apa semua kan. Kalau tak saya buat video yang dalam kod je lah. Maksudnya kat gameplay lah kan. Gameplay lah. Kalau tak, lepas tu saya macam idea tu limited tau. So bila Zaf ada, dia offer mic dan kamera apa semua kan. So saya boleh explore apa angle content lah. Content yang lain pula lah. Saya buat macam interview apa semua tu. So dari situ baru saya dapat idea baru. Kalau tak, rasanya dekat setahun kot tak ada idea nak buat apa. Kalau perasan lah, masa hampir setahun kat tak ada content. Ya. Saya recycle content lama je. Repost balik lah. Tapi sebenarnya Kilat ni to be honest lah, sejujurnya kan, kat akademi kami pun actually banyak inspired sebenarnya daripada Kilat. So macam video Wano segi pun kami ada share dalam group. Saya cakap okay, this week kita try lah tengok video macam ni, try. So sekarang ni pun saya tengok ada very typical video-video sekarang ni yang keluar konten dalam sukan badminton lebih kurang Kilat punya video. So actually satu benda positif adalah you all adalah benchmark lah. So macam orang lain nak tiru apa yang Wano buat, apa yang Kilat Empire buat. So macam perspektif Wano sini lah, video dalam sukan badminton ni, is it apa benefitnya sebenarnya? Okey lah, ini soalan best. Dia sebenarnya dia tak adalah nampak terus dia punya efek tu kan. Macam kita sebut influencer maknanya kita influence. Bahasa mudah dia racun lah. Kita racun orang untuk minat badminton. So kita buatlah video tu macam fun, kelakar kan. Kalau macam dulu yang abang tengah jahat tu lah. Abang tengah jahat tu lah. Itu yang paling tinggi view juta. Juta-juta. Kalau yang tengah jahat semua juta-juta. Betul. So, bila saya baca komen, ramai yang suka, ramai juga kecaman tu ada juga. Itu biasa. Tapi yang orang suka tu boleh nampak lah dia memang betul-betul newbie. Lepas tu daripada video tu dia orang datang pula kat court. Datang kat court jumpa abang tengah jahat lah semua. Ada siap yang bawa anak. Anak saya yang bawa ni, saya tak tahu Kilat apa. Yelah ada orang tua bukan tahu kan. Yelah betul. Anak saya yang ajak ni main dengan Kilat. So dari situ lah contribution ni dari situ, daripada bawah. Nak bagi timbul minat tu dekat budak-budak. Jentik minat lah. Jentik minat. Sebab yalah, setuju kalau macam budak-budak sekarang ni, kalau kita nak tarik dia orang yang memang tak ada lagi minat semua, so dia orang mungkin duk scroll TikTok kan. Scroll TikTok tiba-tiba lalu video Kilat Empire. So saya rasa itu satu cara yang paling efisien lah kan, kalau untuk dari segi video mengikut peredaran zaman sekarang ni lah. Kalau kita mungkin international punya game terlalu banyak sampai kan mungkin kita rasa macam tak sampai di level tu lah untuk kita tandingi kan. Tapi mungkin kalau kita tengok daripada video-video, dia kayaknya peringkat ground lah kan, ground player ada ground. So maksudnya tak ada kalau macam Kilat ada player state ke player negara ke turun, tak ada lagi so far. Player negara Tambah Hiong ke tak pernah turun lagi? Tak ada lagi. Tak ada. Belum lagi. State ramai lah. State ada lah. Diorang turun Kilat ni bukan nak sparring sangat pun. Nak main gelak-gelak je. Contohnya belakang tu. Itu kita ada tim Wano di belakang kamera pun ada datang tengok. Tapi saya suka something saya nampak bagusnya adalah community lah actually. Kalau let's say macam Wano ditemu ramah malam ni, tengok supporter dia dekat belakang. Macam kami ni sebab ada orang jaga kamera je ni. Kalau tak ada, dia orang tak datang juga. Mungkin saya seorang, kita berdua je malam ni. Tapi itu saya nampak something community, mungkin dia orang pun pandang tinggi lah pada Wano. Betul ke? Oh tak ya. Rendah. Saya rendah. Mungkin dia orang mungkin dia orang nampak Wano ni adalah the one yang carry dia orang lah ke kita adalah pemula kepada sesuatu perkenalan, kawan-kawan, ukhuwah kan. Betul, setuju. Melalui sukan badminton. Betul. Tapi sebenarnya saya diracun juga untuk buat TikTok ni.
Siapa? Kalau tak saya dulu lah tahun 2000 apa, masa TikTok yang gelek-gelek lagi kan. Ya betul, dulu tipikal lah. Ah. Dengan TikTok je masih benda lara ni. So adalah kawan saya seorang tu, tim admin kilat jugalah. So dia tunjuk video dia upload dekat TikTok. Kita try lah, masa tu baru habis PKP. Okay. Try lah buat kan. Tapi masa tu tak adalah terus blow up video tu. Buat. Lepas tu yang dapat idea sebab abang brother tengah jahat tu lah, dia turun main kan. Try rakam kan. Rekam dia. Bila upload je tiba boom. Saya upload pukul 12 malam. Oh okay. Bangun subuh tu, iya, telefon bunyi tau. Macam asal banyak sangat bunyi noti ni kan. Bila buka lah ada berapa ribu komen dah. Kalau tak expect kan TikTok ni lah. So dari situ lah macam dah semangat nak buat video. Hari-hari buat video, hari-hari buat video. Itulah, saya pun diracun juga sebenarnya. Sekarang ni kan saya tengok selepas kewujudan Kilat Empire lah, of course bila you all dah start blow dekat TikTok apa semua, so dah banyak sebenarnya social game orang dah organize. Dia macam ibarat social club social ni dah ibaratnya tumbuh cendawan tumbuh selepas hujan lah katanya. So maybe dia orang nampak something yang Kilat Empire buat, so dia orang nak try buat, dia orang nak cuba buat benda yang sama. Macam tu. So tapi saya rasa for sure lah dia orang pun tak pernah nampak lagi apa laluan yang Wano dah lalui kan. Apa hiruk pikuk perjalanan, apa kesusahan dalam setiap negeri kan, kecuali Sarawak je. Yang lain semua ada. Ada lagi yang tak ada. Ada lagi yang tak ada. So sekarang total 8. Okay, yang Sabah tu sebenarnya bukan orang Sabah kat sana. Okay. Dia orang Sabah kat sini. Orang sini. Cumanya player Sabah tu. Player orang Sabah. Player Sabah. Tapi bila diorang balik sana, diorang main kat sana lah. Bawa geng-geng kilat diorang ni kan. Itu jadi expand lah sebenarnya. So balik pada soalan adalah macam maybe orang-orang yang baru nak start kelab sosial, diorang tak nampak lagi perjalanan diorang kan. Maybe Wano boleh share lah perjalanan Wano dalam daripada kelab kawan-kawan sekarang ni dah jadi satu kelab yang besar lah. Kalau tengok sekarang social game 8 court semua kan. So maybe Wano boleh share sikit perjalanan Wano. Okay, cabaran banyak cabaran. So dari segi pengurusan lah, nak maintain tu semua orang boleh buat kan kelab. Tapi nak maintain untuk bertahun-tahun, lepas tu banyak pula tu. Cabaran dia kita nak puaskan hati semua orang lah. Cabaran dia. So bila kita macam melebihkan kawan-kawan, yang baru-baru ni pula terasa. Bila kita lebihkan yang baru, yang kawan pula terasa. So dari situ sebenarnya kita kena hadap je sebenarnya. Macam mana? Susah nak cakap. Tapi itulah, kena hadap je. Dari segi pengurusan, maksudnya untuk cari players, untuk kutip duit apa semua. Rasanya kalau kilat ni tak risau sangat pasal cari player tu. Maksudnya sini nak kita nak maintain player tu. Kalau dia turun, maksudnya dia akan turun lagi lepas ni. Maksudnya kena betul-betul bagi dia orang puas waktu dia turun sosial tu. Itu cabaran dia sebenarnya. Sebab orang ni ialah macam-macam lah. Ada orang dia turun kilat ni, dia punya expectation. Contohnya dia nak main dengan Sai. So Sai famous tu. Sai. So sepatutnya ingat dia datang juga sekali lagi ni, Sai. Okay, so bila dia turun, dia tak dapat main dengan Sai. So dia tak puas hati lah kan. Macam tu lah. Masalah-masalah macam tu lah. Ada request lah. Tapi itulah, kalau nak main dengan Neng Mawa tu, Neng Mawa pula. Neng Mawa Sai lah, Sai. Neng Mawa. Bagi tahu je. Jangan duduk diam lah. Sebab yelah yang main nak turun nak main dengan dia ramai. Beratur juga kan. Ya. Paling famous lah tu. Yelah, sebab dia comel kan. Paling banyak request lah tu. Itu cabaran kilat lah. Kalau tim lain, cabarannya mungkin dari segi sama juga rasanya, juga. Tapi kalau macam tim lain, maksudnya okay, let's say Terengganu. Ada main dekat Terengganu kan? So far tak ada lagi. Tak ada lagi. Maksudnya orang Terengganu main di sini. Orang Terengganu main kat sini. Okay. Tapi bila kita balik kampung, kita try lah main kat sana. Waktu raya ke apa kan. Waktu raya dia orang masih lagi ada geng lah. So kalau macam contoh, adakah di setiap negeri ni ada dia orang punya influencer ni?
Tak juga. Dia depend pada orang tu lah. Kalau dia nak buat, dia buat lah situ. Ya sebab yang latest lah saya tengok yang lately ni yang tengah naik lah apa Chai Chi saya rasa titik orang perkenalan dia dengan apa viewer ramai apa semua kan adalah dari kilat jugalah kan. Saya tengok dia ada a few lah join, ada tim-tim luar juga lah, baru juga ya. So tapi macam saya sendiri saya kenal Chai Chi, saya pernah nampak Chai Chi tu sendiri daripada kilat punya team lah. So bila dia buat satu video dengan apa Sai apa semua kan. So saya actually dia boleh jadikan satu platform di mana kalau korang nak jadi famous pun boleh join Kilat Empire. Dia jadi platform untuk memfamouskan orang lah. Betul tak? Setuju tak? Boleh, insyaAllah boleh. Tapi saya nak tambah sikit pasal cabaran tadi tu kan. Selalunya kalau kita open social adalah isu select kan. Itu cabaran paling besar saya rasa. Sebab gila kadang kita turun nak sparring. So yang turun nak bersosial pun ada. So bila bercampur kat situ lah start bergaduh lah apa semua kan. Dari situ saya nampak bila kita open social, asingkan satu court untuk sparring, yang tu selalu orang buat kan. Satu court sparring, yang the rest tu kita buat social. So yang turun social dia akan macam saya lah kau main geng-geng sendiri je macam tu lah. Saya akui saya pernah buat juga. Ya betul. Tapi lah kita nak test nak test betul. Nak test power bukan nak test power, nak test macam feedback lah. Feedback. So bila macam ramai komplain kita buat sparring hari lain. Separate lagi lah. Apa yang saya nampak macam tu lah. Kalau team tu dia buat social dengan sparring sekali, tak boleh. Itu jadi select tu. Tapi macam Warna sendiri setuju tak ada select select ni ni pendapat saya. Saya rasa select ni something kita tak boleh control lah. As in kalau you turun kalau the title is social game, so you kena turun dengan dalam keadaan expectation as social game lah. So you tak boleh expect game yang memang apa state punya level lah. Tapi kalau dia tulis sparring, title is sparring, dan you boleh expect game yang laju lah. Tapi saya rasa select ni something yang kita tak perlu jadi isu pun. Dia jadi macam apa, datang social game, main social game lah. Kalau datang sparring, dia sparring je. Kalau macam Warna sih macam mana? Sama macam tu. Tapi itu yang orang yang susah nak faham kan. Orang susah nak faham. Sebab itulah sejak tu saya dah asingkan. Sparring saya buat hari lain, tak campur. Itu ada kena sampai level-level mana juga untuk pergi sparring ke atau sesiapa je? Tak juga. Saya macam kalau dia orang betul-betul macam tunjuk minat. Minat nak macam nak improve game dia orang, bawa je sparring. Tapi akan ada macam kita asingkan jugalah. Kalau dia macam baru nak main, kita bawa lah yang boleh main untuk main dengan dia, untuk guide dia lah. Macam tu. Yalah betul lah. Yalah social game ni, social player dan social game ni memang orang datang hanya untuk kalau macam kami sih, saya nampak social game ni adalah tempat platform untuk networking, dia berjumpa dengan orang pelbagai level lah. Kalau tak nak bergaduh, jangan bergaduh. Saya tak rasa tak sepatutnya bergaduh pun sebenarnya. Kalau macam event kita punya di academy kami coaches, tiba-tiba coaches turun coach latih turun dia orang tak ada masalah pun untuk main dengannya di level rendah sikit. So dia orang masuk court, dia orang punya mindset adalah aku nak main fun, nak networking bersama dengan player-player semua kan. So jangan nampak sebagai benda tu macam, tapi mungkinlah orang mencari kepuasan juga kan datang social game kan. So nak yang level-level state aja lawan, nak suruh dia dibantai apa semua kan. Tapi macam coach cakap tadi lah, kita tengok title lah. Tak ada title, betul lah. Social je lah. Betul lah. So expectation kita boleh tahu lah. Expectation, betul. Expectation. Datang nak main dengan Sai, tapi tak dapat. Saja kategori sparring lah. Sai tu dia kalau boleh dia nak sparring je. Okay. Yang beratur nak main dia tu boleh social lah. Betul lah. Saya tak layan select. Dia tak macam tak terlayan dah. Tak terlayan dah. Banyak request. Saya tak tahulah saya. Next mungkin kita boleh ni lah call Sai. Bella sama lah. Bella Sai request banyak agak Tapi saya sini saya antara follower Sai, Bella semua lah.
saya sendiri suka tengok konten yang mana rasa relatable lah, di mana yang kadang-kadang kita buat benda tu juga di social game kita pun. Kadang-kadang dia buat apa, macam itu dia buat perbezaan lelaki dan perempuan nak cari Dayat punya video kan. So actually relatable lah, kita rasa macam oh ini benda yang sama je kalau jadi So bila diterjemahkan dalam video tu jadi satu benda yang fun lah, kita suka tengok kan. Tapi itu semua diterbitkan oleh kilat lah sebenarnya. Produk-produk kilat lah sebenarnya. Influence lah. Saya tak paksa diorang Itu saya cakap, kenapa lah kilat punya team ni semua ada video diorang main kan. Saya nak tanya Wano lah sebenarnya, adakah diorang sediakan tripod ke apa untuk semua players kan? Tak ada lagi. Itulah, sendiri-sendiri lah. Tiba-tiba ada je. Bila diorang berkumpul lah, banyak 10 tripod. Oh ya? Dia dah masing-masing bawa sendiri kan. Selalu berapa kot lah dia kilat Empire? Kilat okay, dulu kalau masa mula-mula saya open untuk ni lah, viewers seperti TikTok lah kan. Pernah juga sampai 8 kot kan. Tapi itulah susah nak kontrol. Susah nak kontrol. So saya kurangkan. Susah nak kontrol in term of? Kontrol maksudnya quality service kita tu lah. Shutter lah tak cukup. Lepas tu diorang main pun berapa kali je. Pernah sekali saya buka dekat Ilsas. Ilsas. Situ ada 5 kot je. Tapi yang turun dekat 100 orang. No. So dari 20 orang satu kot. Betul? Bayangkan. Tapi diorang tak ada datang serentak. Saya suruh separuh tu datang awas, yang lagi separuh datang lewat sikit. Tapi dia macam susahnya. Susah. Itu kalau buka social game, buka list ke macam mana? Ke welcome siapa datang? Buka list lah. Dia sekarang untuk setiap branch tu kan ada admin lah yang jaga. So saya dah pesan lah dekat orang, tak payah buka banyak-banyak. Bukan 2 atau 3 je. So maksudnya demand ada, jadi orang berebut lah untuk masuk. Sebab nanti kalau macam last minute ada orang nak masuk lagi, tambah lagi kot, takut admin yang pening. Dia yelah, dia orang bukan macam saya banyak pengalaman kan, tapi dia orang baru lagi. Yelah admin. Kalau saya cerita buat macam ni susah sikit. Dia orang tak ada hadam macam alamak serabut lah. Tak apa, buka 2 je. Macam tu. Tapi bila lama-lama sekarang dah setahun 2 tahun, dia orang dah macam dah berani sikit lah, bukan banyak sikit. Itu maksudnya kalau dia orang perjalanan macam mana? Dia tulis nama social game, dia orang datang ke bayaran sebelum? Bayaran lepas pada hari main lah. Sama je macam tim lain. Ada juga yang sekarang ni yang ada pakai apps AFA kot AFA tu yang sekarang kena bayar sebelum. Sekarang ni Kilat Empire tak masuk apps Rovo ada lah. Dulu saya rajin lah buka kat Rovo. Sekarang ni yang dekat TikTok pun tak pernah tangan dah. Tu lah. Tak, bukan apa, sebab saya kalau buka kat Rovo tengok orang sama je yang join. Buka dekat PG, budak ni lagi. Buka dekat Bangi, budak ni lagi. Tapi ada tak pernah tak ada yang tulis nama tapi tak datang? Uish. Itu common lah kan? Adalah kadang-kadang. So apa yang Wana buat kalau saya tulis kat bawah, saya siap. Kalau tulis nama tak datang, denda lah. Ke bayaran full juga tak? Bayaran sama lah. Kalau 15 kena bayar juga. So diorang faham lah, diorang bayar je. Dia actually kita suruh bayar tu sebenarnya bukanlah kita bukan nak paksa satu punishment, bukan nak bagi disiplin. Dia orang panggil commitment fee lah. So untuk kita commit terdatang lah. Sebab yelah yang dekat waiting list ramai lagi. Betul. Tiba-tiba dia tak datang, kesian yang bawah-bawah tu ramai lagi nak main. Kena tanggungjawab lah. Kita tulis nama. Betul lah. Tapi benda tu common. Saya rasa mana-mana social game pun, bila kita buka pada orang luar, orang start take for granted lah, ambil kesempatan, tulis nama tapi tak datang apa semua. Benda tu at the end of the day menyusahkan organizer. Itu yang kadang-kadang organizer jadi hilang minat untuk organize adalah sebab macam ni. Dia jadi fobia betul tak? Sebab kita kena cover cost kan. Betul. Kalau seorang tak apa ni sampai 5 orang. Jenis bawa gang semua kan. Kita sendiri pun pernah di situasi tu lah. Kadang-kadang PM suruh yang denda tadi kan, tiba-tiba tak reply, tak angkat call semua. Tiba-tiba malam tu juga left group apa semua. Itu biasa lah. Tapi yelah, itu sebenarnya bagi saya itu kalau tak boleh commit pada peringkat awal, dan jangan tulis nama. Dia masuk saja waiting list. Kalau memang dah confirm, tulis nama. Sebab kita sebenarnya kita ambil slot untuk orang yang ingin main. Tapi disebabkan kita dah tulis nama,
dah jadi macam orang lain, dah tak boleh nak main ni. Itulah. Kita ambil slot orang lah. Okay, macam Wano sendiri lah. Sekarang ni dah pengalaman organize social game ni dah over 2 years, 2 tahun, 3. Berapa? 2017 Wih, sampai sekarang 6 tahun. 6-7 tahun. 6-7 2024 tahun ni. 7 tahun lah, 7 tahun. So maybe boleh share lah kepada viewer. Mungkin ada orang baru yang nak organize social game dengan kawan-kawan apa semua. Maybe boleh share benda yang best lah. Benda yang best dulu lah. Lepas tu benda yang best. Benda yang best dalam menguruskan social game lah sebenarnya. Kalau dulu macam saya ni introvert. Introvert So ya ke? Dalam video macam tak introvert pun. ya sekarang lah. Dulu masa mula-mula dulu. Tapi setuju tak badminton boleh menukarkan karakter orang? Betul. Dulu saya macam takut lah jumpa orang baru kan. Itulah kot benda best. Dia macam benda tu scary juga sebenarnya. Untuk orang introvert. Scary maksudnya kita dah rasa macam orang dah start kenal kita. Privacy. Tapi kalau orang yang macam minat untuk berkawan, dia dapat kawan baru lah. Maksudnya setiap session tu dia akan jumpa orang baru. Kalau orang tu suka lah. Kalau macam saya macam susah juga kan. Tapi itulah, makin lama saya biasakan diri lah. Sampai sekarang lah. Kalau tak saya tepis je mic ni. Tapi saya setuju di mana social game ni actually untuk kita satu yang saya cakap lah, dia ubah karakter lah. To those yang introvert kan, bila join social game, kita nak tak nak datang social game, kita akan bercakap dengan orang. Betul tak? Sebab kita akan duduk bersama dengan orang yang tak kenal kan. Untuk build confidence juga. Betul kan. Betul. Kalau saya dulu nak main friendly macam dah ketar-ketar lah kan. Tournament lah lagi lah kan. Dah lagi. Tapi bila dah terbiasa jumpa orang baru setiap hari, gameplay baru bila main tournament tak ada rasa nervous. Dia macam main je lah, dah hari-hari main kan. Hari-hari jumpa orang baru. Opponent pun muka baru. Betul lah. Kadang gameplay orang berbeza. So kalau sama juga actually, kalau tournament, apa yang membuatkan kita nervous adalah sebab kita tak tahu gameplay orang kan. So sama juga social game tiba-tiba datang opponent baru kan. So actually kita dealing perasaan yang sama macam kita bawa ke tournament lah sebenarnya. So it's like macam training untuk kita menghadapi tournament. Setuju? Betul. Tapi macam saya suka menggalakkan macam student-student orang muda kan. Orang muda macam mana dia orang nak train dia orang punya communication skill. Dia orang datang social game, dia orang akan berjumpa dengan pelbagai peringkat umur. Datang umur 50, datang umur muda, belah-belah tahun, ada yang budak sekolah lagi datang. So dia orang boleh train macam mana communication, nak communicate, nak start perbualan apa semua. So kalau macam dekat kilat ada tak macam varies umur peringkat apa? Peringkat umur yang tak ada. So kebanyakan dalam 30 lah. 20 sekolah pun ada juga. Tu kat sana tu. Dah sekolah juga? Ada kalau yang dekat area Putrajaya ni ramai juga budak sekolah. Dah sekolah. Sekolah menengah. Setuju tak saya cakap? Actually kita nak develop communication skill kan. Betul. Awal-awal tu macam mana tegur Wano? Kan. Tak, tapi saya approach bapak dia. Dia ke yang video bermain dengan anak tu? Dia. Okay. Dia belakang tu. Tapi famous juga tu, video tu dah naik FYP lah. Semua dah kenal dia dah. Semua dah kenal lah. Saya tutup muka lagi lah. Saya tutup muka. Nanti ramai ngorak dia. Betul lah. Tapi saya suka macam kita ambil contoh macam apa nama? Nat. Okay, macam contoh Nat. Actually Nat sendiri pun macam dia boleh belajar macam mana nak macam mana nak berkomunikate dengan Wano di peringkat umur Wano yang jauh lebih berusia lah compare dengan Nat tu kan. So saya pun boleh belajar juga daripada macam mana nak layan budak-budak macam mana kan. Wano ada buat coaching sekarang ni? Ada. Maybe boleh share sikit kalau ada nak join. Saya buat coaching kawan-kawan juga yang request. Kawan-kawan yang request. Okay. Masa tu dah lama lah sebenarnya, 2019 kot ke 2020 macam tu lah. Lama juga dah start coaching. Dah lama juga. Tapi bukanlah coaching macam akademi macam tu, tak lah. Dia sharing ilmu lah. Macam tu, sharing ilmu. Kadang-kadang saya invite juga berada tengah jahat tu. Dan yang join tu masa awal-awal ramai
yang dah berusia lah. Yang umur dah dekat 40. Tapi baru nak belajar main badminton. So yang budak-budak lately je lah. Baru tahun lepas baru ada yang saya ambil budak-budak. Tapi saya dengan Nat tu lah. Dengan ada beberapa kawan lagi lah yang tolong. Tu kalau viewer nak join macam mana? Boleh Roger sikit. Saya sebenarnya tak ready ni nak buka besar-besar. okay. So maksudnya tapi, sesiapa yang pernah join kilat lah kalau berminat. So mungkin lepas ni saya akan open. Tapi bukan saya lah coachnya. Nak boleh sebut ke? Boleh, tak ada masalah. Kita boleh tag dia juga ke? Saya sebenarnya ada bincang dengan satu player lah. State player dari Kedah. Boleh teka tak? State Kedah? Dia ada dekat video TikTok juga. Tak tangkap sekarang. Okay, nama dia Sahira Puzi. Okay. Okay. So dia macam berminat juga nak buat coaching. Saya kalau saya nak open, mungkin Sahira Puzi lah akan jadi coach. Tapi dia sini pun ada academy ya. Tapi dekat Kedah. Dekat Kedah betul. So dia dah pindah sini. Dia pindah sini dah. Dia pindah sini. Itulah, InsyaAllah saya akan buka insyaAllah. Tapi bukan dalam masa dekat aku. Sebab saya banyak lagi benda yang saya kena buat kan. Contoh yang grand finale tu pun belum buat lagi. Itu masih dalam perbincangan. Yang terdekat ni bulan 3, awal bulan 3 kita ada friendly match dengan tim Terengganu, dekat Terengganu lah. Pergi Terengganu? Dengan bukan tim raket dia, kawan-kawan raket tu jugalah. Raket sport yang dekat TikTok kan. Next friendly. So bawa players pergi sana lah. Betul. Yelah, Miss Parker pergi sponsor. Miss Parker. Betul. Lupa nak mention. So okay, maybe boleh share sikit lah. Kilat Empire sekarang ni supported by siapa? Ataupun maybe daripada, boleh share kalau ada sponsorship ke apa? Sponsorship banyak juga sebenarnya. Tapi yang obvious yang orang selalu nampak Miss Parker lah baju Miss Parker. So ni sebenarnya Miss Parker ni saya punya business partner. So kita orang gabung je lah untuk buat apa-apa event. Macam friendly match dekat Terengganu tu, Miss Parker tu lah, organised by Miss Parker lah. Kita bawa nama Miss Parker ke sana. Dan beberapa lagi kedai badminton macam Hot Hin Sports Dengkel dengan Power Smash dekat Serdang. So yang ini dia orang equipment lah. Kalau Hot Hin tu dia equipment, racket dengan tali Adidas. Untuk player ni lah, player elite lah kan. Power Smash dia bagi court badminton dekat Serdang. Yang discount dia. Kemudian Decathlon pun court juga. So dekat Decathlon tu saya akan buat event macam korang nak main dengan siapa tu, Sai ataupun Bella ke, kita akan buat dekat Decathlon. So, itu hebat. Sai dan Bella ni dah jadi macam influencer. Meet and greet bersama Sai. Saya nak buat macam tu lah. Tapi mungkin meet and greet dengan Wano pula. InsyaAllah ada je tu. Ada je. Okay, tapi kalau macam untuk Kilat Empire ni kan, saya nampak macam Wano pun ada plan lah. Maksudnya bulan 3 ada grand finale apa semua kan. So sebenarnya apa yang Kilat Empire looking forward lah sebenarnya? Adakah nak beat BAM? Tak ada. Belum lagi. Mungkin ada tapi belum lah. Mungkin ada lah. Tapi sebab sekarang ni you all dah jadi pioneer lah. Saya rasa untuk social game you all dah pioneer. Saya boleh kata memang tak ada lagi lah yang so far saya nampak memang ada yang expansion sampai ke level Kilat Empire ni. So what's next untuk Kilat Empire? What's next? Itulah, so far saya fokuskan pada social player. Tapi tahun ni saya rasa saya dah start fokus dengan tournament kot. Saya nak dedahkan diorang dengan tournament luar juga. Lepas tu maksudnya nak buat tournament atau nak hantar player ke tournament? Hantar player ke tournament. And then apa tu lupa. Yang Decathlon tadi lah cerita. Yang tu Decathlon tu lah saya nak buat event. Yang macam meet and greet macam tu lah. Menarik. Saya rasa sebab saya pun dah ada peminat di sini Betul. So far tahun ni yang tu lah saya nak fokuskan yang tu. Lagi satu coaching. InsyaAllah lepas raya ke. Tapi macam Kilat Empire kot lah, mungkin sponsor-sponsor tengah tengok video ni. So adakah Kilat Empire looking forward untuk any collaboration ke apa ke?
InsyaAllah boleh. Dia kata lah kot. For those kepada maybe yang berminat lah untuk menjadi kolaborasi bersama lah rakan strategik kepada Kilat Empire yang mempunyai 2000 lebih community member, regardless lah aktif ataupun tak aktif, tapi diorang memegang database 2000 lebih tu actually is a big number lah untuk badminton community. So kepada yang berminat boleh Roger Wano Empire, Wano Kilat Empire, Wano Kilat Empire, Wano Empire mana tahu tiba keluar Wano Kilat lah, Wano Kilat. Maybe kita punya viewer berminat lah, dia orang tengok dah sampai di minit ke berapa dekat sejam so dia orang berminat nak join Kilat Empire untuk join social game apa semua maybe Wano boleh bagi tahu lokasi. Sebab kalau macam Sabah punya team bukan bermain di Sabah, dia main di area sini, tapi so dia orang nak tahu lokasi lah, boleh share Devan. Okay, kalau nak main dengan Kilat area Klang Valley. Okay. Saya banyak open dekat area Klang Valley, bukan saya lah, maksudnya Kilat lah. So kalau yang belah-belah Bangi ni Cyber, Putrajaya, Bangi, Puchong dan Serdang. 5 tu. Sebelumnya ada juga Ceras, Ampang, tapi dah tak ada admin jaga. So yang 5 ni lah, 5 ni. Kalau yang jauh sikit belah-belah Shah Alam, kita ada PJ, Subang, Shah Alam, Damansara. Lagi satu apa? Tapi belah-belah sana lah. Kalau yang nak main belah-belah sana, yang tu diorganize oleh Muhibah. Tim Muhibah. Itu collab dengan diorang tu collab dengan Muhibah. Sebab saya nak pergi sana jauh kan. Saya nak pantau semua macam susah lah. So saya fokus kat sini, Muhibah fokus kat sana. Social lah, social player lah. Itulah. Nak join kena DM je, DM TikTok Kilat. Atau Facebook kadang-kadang dia tak naik noti tu, susah sikit lah. Tak perasan kan. TikTok lah sebab dia pun memang aktif di TikTok Konten-konten ada keluar kat Facebook je? Jarang? Tak ada. So, TikTok so, kalau dekat Facebook page tu saya upload, dia macam lebih pada documentation lah. Kalau ada friendly saya upload gambar-gambar kat situ. Kalau di event sajalah. YouTube tak ada? YouTube ada, tapi YouTube ni saya upload video sparring. Video full sparring. Video full. Siapa nak tengok video full boleh tengok kat situ. Kalau video pendek-pendek tengok kat TikTok. Highlight kat TikTok. IG pun ada, IG tapi IG saya lah, bukan IG Kilat lah. Follow Kilat. IG Wano juga. apa nama IG? CEO of Kilat. CEO of Kilat. Kat IG itu TikTok. Sorry itu TikTok CEO of Kilat. Kat IG dia sini dia sebut. Yes. Itulah saya lupa saya ada IG. Apa IG-nya? IG saya Wano Kilat lah. Wano Kilat. Okay. Tapi dekat TikTok IG Kilat saya ada upload juga. Tapi video mungkin lepas ni saya upload video dia macam video sketsa lah. POV? Tak, video macam drama pendek. Lakonan. Dia ni next level. Sekarang pun ada dah. Lakon saya paksa dia orang berlakon. Yelah sebab saya nak buat konten ni macam dia orang. Macam dah common dah ramai orang buat. Kan? Betul, setuju. Macam apa specialnya kan. Kat dulu yalah dulu special, tapi sekarang dah ramai orang buat. Saya kena fikir idea baru. Kita ahead lah. So saya collab lah dengan Decathlon, Miss Sparkle untuk buat sketsa lah cerita. Sketsa. Ada. Saya tengok sketsa apa stocking busuk apa tu. Yang tu lah yang itu sketsa je lah. Contohnya. Macam si Deka tu dia string grip. Itu saya tak tengok lagi. Saya tengok yang Miss Sparkle, saya tengok lah yang Sai pada berlakon. Macam video lawak je lah. Bukan video serius lah. Saya setuju sebab dekat TikTok ni memang kita nak video ringan je. Okay, kalau macam Kilat Empire sekarang ni, tahun ni apa program special lah. Tadi yang kita borak di belakang kamera tadi, dia cakap ada event antara negeri-negeri apa semua. Boleh share? Okay, sebenarnya permulaan saya buat friendly match dekat luar negeri ni, masa tu dia seorang saya punya kawan baik lah. Dia admin juga masa tu. Dia kena transfer ke Penang. Ke Penang. So saya maksud saya dengan itulah Muhibah. Mungkin kenal kot Zati kan, Zati Muhibah. Okay.
So saya beritahu dia, jom lah kita pergi Penang lah, kita pergi main dengan kawan tu lah, nama dia Rizam. Oh, okay. Okay, jom kita main dengan Rizam. Tapi masa tu saya macam tak expect lah dia bawa satu team. Oh, okay. Saya nak ajak dia je dengan beberapa orang kawan lagi lah pergi main dekat Penang. Dia bawa gang pula kan? Tiba-tiba dia bawa satu team. So dari situ lah saya macam okay, seronok juga kan. So dari situ saya belajar. So saya try bawa kilat pula. Masa tu dia bawa Muhibah masa tu. Oh. So saya bawa kilat. Saya bawa kilat ke Penang. And then ada kawan dekat Perlis. Dia pindah Perlis. So okay lah, kita berjalan lah. Dia kahwin kat masa tu. Kita pergi wedding dia. Tapi bawa team sekali. Wedding malam tu friendly. Oh, dia tak adalah pergi semata-mata nak friendly. Oh, 2 dalam 1 lah. Betul. Macam tu lah, biasanya sebab kawan je, nak jumpa kawan. Tapi secara tak sengajanya buat friendly match sekali. Betul lah. Tapi banyak ni saya buat kat Penang lah. Penang ada seorang player, Nazimi tu. Nazimi. Team ni juga lah. Kawan saya yang partner dia tu Hafiz. Oh, okay. Nazimi tu ada tengok lah yang dia kena ACL tu kan. Betul. And then ada dekat Muar juga, saya buat dekat Muar, friendly match kat Muar. Then Melaka, Sabak Bernam, Terengganu ni kali kedua lah kot Terengganu. Lepas ni bulan depan. Macam tu lah, friendly match lah. So itu friendly match nanti yang akan buat tu kat mana? Apa semua? Yang Nets Nets saya buat dekat Kuala Terengganu. Oh. Yang itu InsyaAllah kita akan lawan siapa tu, abang apa? Abang raket tu apa nama? Abang raket. Yang ni lah kan, yang buat konten sekali yang Padil. Betul. Sebab dia bawa nama raket, jadi orang kenal raket. Orang kenal raket betul. Macam kilat lah. Orang kenal kilat, tak kenal Wano kan. Ya ada ramai Wano. CEO of kilat. So saya planning nak buat, kalau boleh lah setiap negeri tu saya pernah buat at least sekali lah. Termasuk Sabah Sarawak. Menarik tu. Saya rasa Sabah Sarawak tu akan jadi. Sebab saya lupa lagi satu. Saya pernah buat dekat Ipoh. Dekat Ipoh tu saya kumpul 4 tim. 4 penjuru lah. Nak kata 4 penjuru tak juga. Kilat lawan 4 tim tu. Okay. So tim pertama lawan pukul 8, tim kedua lawan pukul 9. Itu lah. So habiskan 4 tim. Tu player yang sama. Daripada kilat ni 4 game dia orang main. No. Tapi yang saya buat masa tu semua yang masa tu dah macam dah famous sikit lah dekat TikTok. Macam Fahmi kan. Fahmi yang KU tu. And then Azmi Manjong, Nazimi, yang tengah famous kat TikTok masa tu lah. Chai Chi masa tu belum kenal Chai Chi. So dia orang semua nak bermain dia macam meet and greet lah macam tu. Sebenarnya kilat ni memang dia melahirkan influencer kan. So saya rasa kalau pergi ke negeri tu, itu something yang orang akan teringin nak buat lah, macam bermain dengan player famous, influencer kan. Sekarang ni kalau kita nak expect daripada player BAM tu turun tak lah. Saya boleh kata tu cumanya. Tapi ada. Ada. Dia orang turun sebab nak bersosial. Ada. Dia orang nak jumpa dengan peminat jugalah kot. Okay lah. Tapi yalah, kalau tengok macam contoh Sai apa semua, kalau saya rasa kalau let's say dia turun Terengganu, peminat di Terengganu mungkin akan pergi untuk berjumpa dengan dia kan. Sebab dia sini ada peminat di sini lah. Sai ni pun saya tengok video dia competition tak banyak lagi lah untuk competition, sebab cara dia punya video dia memang unik dalam cara dia sendiri lah. Dia sendiri yang unik. Kan kita tak boleh tiru. Kalau kita cuba jadi unik macam dia macam tak jadi lah. Kecam lah kot. Okay, apa tu itu yang negeri lah. Negeri. Itu negeri. Itu program negeri lah. Apa lagi tahun ni tak? Yang coaching je lah. Yang satu lagi yang Syairah Puzi. Itu dalam planning lah, planning. Tournament tu saya ada collab dengan Adidas. Oh, okay. Masa Adidas itu akan apa, AR marketing? Tak. Bos Along tu. Tapi bukan direct dengan dia lah, dengan Hawking Sports lah. Oh, okay. So dia bagi raket dengan tali untuk player-player yang join tournament. Itu bila? Agak-agak tu bila? Yang tu dah hari tu, yang tournament Decathlon. Oh, yang tu. Tournament Decathlon. Itu dah habis ke? Dah habis lah. Yang tu dia buat 4 minggu. So setiap minggu lah kita orang buat live.
Itu boleh cerita tak kalau macam contoh dekat Decathlon ataupun program-program event lah macam grand finale siapa yang in charge untuk pengurusan Wano lah? Saya Yang print Saya lah. score sheet, yang print okay. game chart. Yang tu saya punya admin lah. Admin. Tapi idea tu yang arahan tu daripada saya lah. Tapi bagus saya tengok, very komiti yang functional lah, maksudnya dia orang boleh buat lah. Itulah, saya kadang-kadang saya tak perlu suruh pun. Dia orang sendiri yang macam rajin lah, beria lah. Bukan beria, maksudnya dia orang minat. Ya, maybe dia orang buat dalam keadaan passion. Tapi saya nak dapatkan circle yang rajin macam tu, ambil masa juga. Ambil masa bertahun-tahun juga. Nak jumpa orang yang betul kan. Selalu jumpa orang yang salah je. Lirik lagu. Tapi betul, actually saya rasa akademi punya challenge yang paling tinggi adalah mempunyai team yang betul lah. Betul. The right team lah. Kalau mungkin orang yang buat separuh-separuh tak ada jiwa dalam apa yang dia buat kan, tak jadi juga. So sekarang ni pengurusan apa semua, Wano adalah head, dia orang menerima arahan, dia orang buat lah macam tu. Betul. Tapi kalau yang admin setiap branch tu, dia orang memang 100% dia orang buat sendiri. Saya tak kacau dah. Sebab dia orang pun dah tahu flow apa semua, so dia orang buat sendiri. So saya sekarang memang fokus saya punya event je lah. Saya fokus buat content, saya fokus buat friendly match. So kalau yang nak main dekat cawangan-cawangan kilat tu, mungkin takkan jumpa lah saya. Takkan jumpa saya juga Nat ke. Sebab kat sana diorang ada circle diorang sendiri. Diorang ada community diorang sendiri. Admin pun admin diorang sendiri lah. So kalau orang nak jumpa Wano macam mana? Susah sikit lah. Tapi boleh je. Susah kadang-kadang jadi orang famous ni. Bukan sebab saya kadang-kadang penat, saya tak turun pun. Tapi tengoklah kalau bernasib baik kan. Turun hari tu tiba ada Wano, ada saya. Nasib lah. Tapi itulah macam saya cakap tadi lah, Decathlon tu saya akan buat macam meet and greet. Menarik, saya rasa itu something yang akan jadi big event lah sebenarnya. InsyaAllah kita buat mungkin 2 minggu sekali ke. Itu main dalam Decathlon? Main dekat Decathlon Puchong. Best. So datang lah, mana tahu kami pun boleh join dia kan. Nak try juga main dengan the famous side ni. Jemput Bella, Caici. Tu dah. Menarik juga sebenarnya Decathlon ni. Saya tengok kalau macam dekat Shah Alam, kita orang dekat Shah Alam, Decathlon Shah Alam, ada juga court juga kat situ, satu court. So kalau tengok pada frekuensi untuk orang main kat situ jarang lah sebenarnya. Maybe sebab baru yelah. So kadang-kadang pun kami ada juga booking court main kat situ. Cuma memang kalau untuk berebut court tu tak lah. Jadi saya rasa kalau macam Wano punya inisiatif ni dengan buat meet and greet, dia secara indirect membantu Decathlon tu sendiri untuk tarik crowd datang, traffic kan. Betul. Mungkin kita boleh collab juga kot, buat dekat Shah Alam kan. Boleh. Kita orang tak pernah main ni dekat Shah Alam. Tak pernah. Boleh, kami open je actually saya sini pun daripada akademi kami memang looking forward untuk one day meeting, ada satu meeting dengan tim Kilat Empire kan. Tapi lah kami kecil lagi, compare dengan Kilat 2000 lebih. Kami baru 100 lebih, 200 lebih je. Mungkin kena buat jersey banyak sikit kot. Tapi ada dalam jersey kan. Saya nak tanya Wana lah, kalau macam jersey ni macam mana penerimaan orang orang order lah senang. Order lah. Order sambutan. 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 So far memang setiap minggu saya busy lah. Dia untuk uruskan jersey je. Sebab yelah, kalau tengok dekat katalog, Kilat punya katalog tu, berapa lah design ada? Dekat 20 kot. 20? Kan? Bukan setiap negeri punya design. Kan lagi yang special edition. Ada lagi. Banyak lagi design lain. So dia banyak choices lah kan untuk orang pilih. Kadang-kadang dia beli 3 line terus. So memang setiap minggu ada orang order. Buat brand cecoy punya ni ya. Lagi kereta kuning lah sebenarnya. Nanti saya buat lah tema-tema Transformers kan. Avengers ke. Mari catat idenya adalah maybe kalau macam Merdeka
Boleh buat betul. design merdeka Memang idea tu saya pernah nak buat tapi macam tak sempat. Tak sempat. Sekarang tiba-tiba pun tak dah pernah merdeka. tangan Tiba-tiba merdeka. Dia merdeka. Tak, bukan sebab jersey kilat tu pun sendiri dah banyak order. Itu printing tu bisnes Wano sendiri atau yang tu kita saya buat hantar ke dengan supplier spot printing dekat Semenyih. Supplier lah. Tapi saya buat dengan diorang pun dah 4 tahun kot. Tiga kawan-kawan lah. Bukan kawan juga tapi dah supplier. jadi kawan lah. Sebab dah lama kan. Tapi memang dekat Shah Alam surprisingly macam kot kami pun ramai yang pakai baju Kilat Empire. saya tengok macam Kilat Empire buka kot ke kat sini kadang-kadang dia orang pakai jersey, tapi bila saya tanya tu dekat Shah Alam pun ada. Bila saya tanya tu dia orang kata dia orang beli dekat melalui TikTok lah. So maksudnya memang influence melalui baju tu dah sampai ke mana-mana lah sebenarnya. Walaupun Wano tak buka apa dekat setiap alam tu. Ada buka tak ada? Tak ada. So baju kita pernah nampak itu dekat GBSA. Macam dah ada orang pakai. Saya pernah buka dekat PJ dekat New Vision. New Vision lah. Itu kau paling jauh. Subang lagi satu Subang. New Vision Kawasaki. Kawasaki betul. Kawasaki. Tapi yang jersey tu kadang-kadang ada juga kawan yang balik kampung kat Sabah. Dia ambil gambar. Ada orang pakai baju kilat kat Sabah. Tengok. Dekat Kelantan, kat dah Perlis. ke mana-mana dah kan sebenarnya. Influence Wano kilat ni sebenarnya kan. Tapi kalau setiap minggu order jersey sentiasa masuk tu, maksudnya memang dia orang nampak Kilat Empire ni as a brand yang boleh pakai pergi ke mall boleh banggakan lah kot. Betul lah. Kilat Itu something lah untuk kudos kepada Wano lah yang menggerakkan benda ni. Sebab saya tak pernah nampak lagi lah team badminton di mana selain daripada BAM lah, saya pakai baju BAM, Petronas apa semua. Selain baju tu adalah baju Kilat Empire lah. So even dekat Shah Alam walaupun Wano tak buka, sudah pun ada sampai ke sana. Okay, lepas tu macam contoh untuk Wano sendiri pernah berjumpa dengan social player di level-level social game je lah kan. Wano rasa ini pendapat Wano sendiri, so tak ada kecaman hopefully tak ada kecaman, ini pendapat Wano purely. Adakah social player boleh challenge player state player negara? Ada tak yang nampak potential player negara? Kalau play BM punya level lah sebenarnya. BM punya level. So far beberapa tahun saya jaga court social ni, dah beribu orang datang kot. Sebenarnya banyak je talent sebenarnya saya nampak. Cuma diorang ni tak dapat peluang untuk training. Tapi walaupun diorang tak training, diorang dah macam boleh dikatakan level state lah. Cuma mungkin dia kurang dari segi footwork kan. Tapi dari segi pukulan tangan dia ada lah. Macam tu lah. So kalau mungkin diorang ni kalau bagi training sikit, mungkin boleh pergi jauh. Boleh push lagi jauh kot. Ada bakat tu banyak. Banyak kita nampak. Contoh macam abang berada tangan jahat tu lah. Dia pun tak sama je, saya tak pernah training pun. Tak pernah training. Tapi kalau kita bagi dia lawan state, tak nampak lah beza tu macam dia pun tak pernah training. Saing lah. Betul tak? Tapi itu actually diorang mungkin talent ada, tapi diorang tak ada platform yang betul lah untuk pergi ke wakil negeri kan? Itu something yang sebenarnya satu masalah kepada orang-orang yang nak grow dalam gameplay badminton, tapi tersekat disebabkan peluang yang diorang tak jumpa lah sebenarnya. So platform yang ada TikTok lah. Kita cuba tonjolkan bakat diorang dekat TikTok. So mungkin nanti BM nampak boleh ambil diorang. Kan? Betul. Sekarang ni itulah kalau nak kata contribution untuk social cause ni, itulah. Kita nampak bakat tu, bawa dia ke saluran yang betul lah. Untuk kembangkan lagi bakat dia. Macam sebelum ni kita pernah interview Putra Solihin. Yang budak kecil tu daripada Kedah tu kan. Actually team dia pun Aman Jaya punya team, salah seorang ke dua orang lah yang sekarang ni dah diserap masuk BAM. Yang menariknya adalah BAM nampak gameplay budak tu melalui TikTok punya video. So dengan
untuk setuju dengan statement Wano tadi. Actually social game ataupun TikTok kita sekarang ni kita tengah buat, actually kita boleh jadikan satu platform di mana untuk orang tunjuk bakat, tapi bukan semestinya pergi kepada uji bakat lah. Dia orang boleh tunjuk bakat dia orang melalui social game ni sebenarnya. Betul. So itulah yang coaching yang saya nak buat tu, mungkin saya akan select lah. Select tunjuk lah. Maksudnya kita nampak bakat tu, kita mungkin serap dia masuk ke coaching. Macam tu. Yalah, sebab sekarang ni actually ada platform iaitu Astro Kasih lah, kalau kita pernah dengar. Astro Kasih cumanya mungkin orang, sebab kalau Astro Kasih tu dia buat event sekali, let's say di Aziata lah contoh kan. So mungkin orang yang berada di Sabah, di Sarawak, di Kelantan lah sini kan, makan kos yang besar untuk pergi ke KL semata untuk tunjuk bakat, lepas tu patah balik kan. So saya rasa maybe melalui platform TikTok ni pun satu platform di mana dia orang boleh tunjuk tanpa pergi ke Aziata tu, dia boleh tunjuk melalui kat rumah je gitu. So maybe satu benda BM boleh buat adalah rekrutmen melalui video-video di social media. So for those yang memang nampak berbakat, di hantar video, submit video apa semua. So kalau nampak talented, special panggil ke BM untuk sesi uji bakat lain lah. Sebab saya tengok kan, untuk uji bakat Astro Kasih pun dia orang kena lawan opponent, saya rasa dalam point 11 point je. So saya rasa 11 point tu macam masih tak cukup lah untuk dia orang tunjuk kebolehan sebenar dia orang lah. Betul. Okay, so kat situ saya nampak sebenarnya peluang. Kalau mungkin orang luar yang ada bakat buat video, mungkin boleh hantar kat Kilat ke, Kilat upload dekat TikTok mungkin Kilat kan. So mungkin BM boleh nampak. Atau BM nak collab dengan Kilat pun boleh juga. Kan untuk recruitment cari talent kan. Okay. Maybe viewers kat luar, kalau let's say you all ada video, you all rasa dah sampai level yang boleh untuk masuk ke BM ataupun mungkin negeri kan, ataupun gameplay yang rasa yang paling terbaik lah, maybe you boleh submit kepada ataupun hantar kepada Kilat punya team lah. Sebab dia orang, saya rasa dia orang pun ada juga sharing video-video ataupun repost video-video play yang berbakat atau talented. Maybe Kilat boleh tolong push video tu untuk lagi naik view lah. Siapa tahu nanti BM boleh tiba-tiba approach kan, coach ni adalah Wano. So actually kita guna platform TikTok ni sebenarnya satu platform yang mana jangan nampak sebagai tempat untuk berjoget, tempat untuk kita tunjuk game, kita duduk fun-fun saja. Dia boleh jadi satu platform di mana untuk orang nampak kebolehan diri kita sendiri, sebarkan positif lah, positive vibes. Kita manfaatkanlah TikTok tu kan, daripada kita buat konten yang masa tak ada manfaat pun, joget kan, buat lawak atau buat prank kan. Betul. Baik kita buat prank dalam court. Betul kan. Wano duk buat TikTok kan, mesti menghadapi kecaman. Banyak kecaman. Ada tak few kan? Banyak sangat. Kadang-kadang kita buat video tu, kita dah plan sebelum masuk court, dah plan lah. Okay, kau buat macam ni, aku buat macam ni. Nanti kita cut lah video tu up kan. Kadang-kadang benda tu dah stage apa kan, bukan. Tapi bila dah masuk TikTok, dia orang fikir benda tu betul kot ni. Kecam. Itu macam mana Wano handle tu? Kecaman. Tapi itulah, kadang kecaman tu yang menaikkan rating view tu. So kita reply lah semua. Reply je. Reply. Walaupun kadang kita reply komen tu dengan video yang lain. Yang banyaknya itulah video yang tangan jahat tu lah yang banyak kena kecam. Lepas tu video yang perempuan kena bully dengan lelaki, tu banyak juga. Malas bergerak lah apalah. Padahal kita dah plan dah. Itu dah plan ni. Yalah. Kalau orang biasa buat video, orang dah tahu itu sebenarnya video plan. Tapi kalau ikut kepada ratio lah, yang kecaman dan positif komen, lagi banyak positif lah. InsyaAllah. Sebab banyak. Saya rasa community badminton ni actually ramai and dia orang boleh jadi positif pada satu masa, dia orang boleh jadi negatif pada satu masa. So actually kalau korang nak konten-konten yang lagi banyak apa semua, so kalau boleh kurangkanlah kecaman. Sebab kadang-kadang yang kecam ni tak ada profile picture. So dia memang semata untuk, lagi satu dia tak main badminton pun. Betul saja. Kadang dia orang rasa dia orang berhak untuk komen, dia komen je. Kadang secara indirect lah, saya rasa Wano mesti pernah melalui fasa di mana tengok komen
kecaman ni dia rasa down, betul tak? Ada pernah rasa down? Down. Kita Pernah bangun dah? je tu. Pernah, kan? Macam je. So actually secara indirect lah sebenarnya dia boleh merendahkan semangat kita lah untuk lagi ni. Sebenarnya kalau korang tak puas hati dengan konten tu, maybe kita boleh bagi supportive comment atau cadangan apa semua. Instead of kita duk komen kecam-kecam, nanti dah tak ada video pada Wano, dah setahun dah itu dia rehat dah. Sebab fikir nak buat apa, Nyai buat ni kena kecam sekejap lagi lah. Jadi dah start overthinking. So video-video pun kurang. So korang nak video yang lagi banyak. So support sebab kita nak buat ni actually macam Wano sendiri, saya percaya Wano buat video ni pun actually tak ada bayaran pun untuk setiap kali video tu keluar kan. So kita purely daripada semangat kita sendiri lah nak buat kan, betul. Kalau tak semangat tak ada je dulu waktu seorang-seorang tu kan. Sekarang ramai kawan lah. So kawan-kawan pun tolong buat video juga. Kadang-kadang rakam, diorang pula minta nak video kan. Diorang upload dekat TikTok diorang. So diorang tak kilat. So engagement pun datang daripada situ juga. Diorang punya tapi anak supportive lah sebenarnya. Yang nasib baik lah Wano ni, rezeki dia adalah dikelilingi oleh orang-orang yang baik lah sebenarnya. Betul ke? InsyaAllah betul lah tu. Kita cerita yang baik-baik je lah. Kita cerita yang baik-baik je lah. Okay, sekarang ni kan, kalau kita tengok ada player-player yang dia di level sosial saja. Tapi ini bukan nak merendahkan level mana-mana lah, sebab saya rasa badminton ni is all about bermain dengan semua orang lah, regardless level apa. Cumanya ada certain player yang kurang selesa, which is yang membawa kepada select lah. Ada yang kurang selesa untuk bermain dengan level-level tinggi sangat. Ada yang memang nak main level sosial saja. So ini benda ni memang jadi di kalangan even kami handle social game pun. Ada player di level sosial tapi dia orang nak pergi untuk game sparring lah, which is game yang high level lah. So macam mana tu sebenarnya? Sebab tiba-tiba dia orang complain pula, dia orang cakap ini level select apa semua. Tapi masalahnya bila kita as a social player, so kita kena tahu level kita lah macam mana. Betul kena tahu level macam Coach Black cakap kan. Betul. So itulah social, bila kita cakap pasal social, diorang datang untuk berpeluh, untuk beriadah kan, untuk cari networking kan, untuk berkawan lah. Tapi bila ada seorang tu datang nak sparring kan, dia main tak puas, dia marah lah orang tu. Kat situ isunya. So sebab tu kita asingkan level sparring dengan, bukan level, dia tujuan dia datang tu, dia datang nak sparring, kita asingkan pergi sparring. Dia nak bersosial, kita bawa ke social. So tak adalah macam kalau yang higher level tu datang dia bully budak-budak kan. So diorang tak puas main. Yang level bawah tu lah kan, main tak perlu. Sedangkan diorang datang nak perlu kan. Betul. Tu tujuan kita asing, bukan sebab select ke apa tak kan. And then ada juga yang level tinggi-tinggi, tapi dia datang dia tak nak sparring. Dia nak main dia datang nak bergelak-gelak dengan kawan-kawan dia kan. Dia ada juga kawan-kawan dia bawa. Kawan-kawan yang kadang bukan pandai main sangat pun. Nak spend time kan? Sama-sama je. Yelah sebab saya percaya diorang kalau let's say lah ada group of 3 lah, 3 orang, dia nak buka satu court, 3 orang tak berbala lah dengan bayaran, nak bayar court lagi, nak bayar shuttle lagi. So daripada diorang buka court 3 orang, bermain 3 orang satu court selama 2 jam, so baiklah dia pergi join social game ni kan. Macam tu lah. Diorang bawa team diorang sendiri. Betul, ramai yang bawa team main dengan kilat. So diorang datang ramai. Dia sebenarnya dia membesarkan lagi range kawan-kawan lah sebenarnya kan. Start daripada 3, mungkin pergi social game tu boleh jadi 6, double kan. So jangan nampak pergi 3 orang nak main 3 orang tu je. Takkan juga kan. Sebab apa datang? Sebab saya tak cukup duit nak booking 3 orang satu court ni. So betul. Tu betul juga. Tu kadang-kadang chop select juga tu. Dia datang geng-geng dia 4 orang. Nak main geng dia je. Salah. Tapi as long as dia orang tak maksudnya bila ada orang nak masuk dia macam tolong tepi sikit kejap kan. Main dengan geng-geng kita orang. Tu tak boleh lah. Macam tu lah. Jangan sampai kacau game lah. Jangan kacau orang tu dah masuk, tiba kena halau keluar. Itu. Sebab kalau macam kilat sendiri, kalau game social game, maksudnya mana court kosong masuk je. Masuk je. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang juga. Diorang dia ramai kan. Mungkin adalah seorang tu
Dia masuk mungkin dia nak macam dia pandang rendah lah kan. Keluar balik. Bukan level aku ni kan. Kita keluar balik. So bang keluar sekejap bang. Aduh, Macam tu. Itu Ada yang je. select tu tak puas hati sebenarnya. Tapi janganlah anggap brother tu budak kilat. Dia first time dia turun. Yelah betul. Ya, sebab kita kan open, kita open dekat semua orang. Kadang orang yang kita tak kenal. Bukan memang hari-hari mesti ada orang yang kita tak kenal turun. So kalau dia buat perangai, kilat yang dapat nama buruk. So benda tu individu punya individu choice lah kan. Sebab satu lagi bila join social game yang memang crowd yang ramai, contoh macam kilat pun pernah buka 8 court kan. Kadang-kadang kita datang, kita mengharapkan orang panggil masuk court. Ada juga macam tu, betul tak? Ada kan. Dia diam dekat tepi court. Dia expect untuk kita panggil lah masuk kan. Itu sebenarnya kita train lah. Train orang luar macam mana pembawakan diri dalam first time turun. So kalau orang macam tu, saya pandangan saya, kalau court masuk court kosong, masuk je. Tak peduli siapa pair kau apa semua, masuk je. Sebab secara automatik orang akan masuk, dah cukup pair. Masing-masing akan ada pair sendiri kan. Itu yang bagusnya bila dalam komuniti yang ramai. Kalau kita geng kita je mungkin dia tak select kan. Ini mana ada peluang untuk masuk je. Actually kita train satu lagi introvert lah, untuk menjadi macam mana untuk menjadi tidak introvert lah. Tengok Wano daripada introvert sekarang ni dah jadi organizer lah. Itu pangkat paling tinggi lah kalau saya cakap. CEO kilat lagi. So kalau nak join team yang besar-besar yang banyak-banyak court ni kan, kena berani lah sebenarnya. Buang rasa malu kan. Kena buang rasa malu. Masuk je. Kena halau ke lawan balik. Masa tu jangan keluar. Kena halau jangan keluar. Sebab saya setuju, kadang orang datang social game, ini yang saya study lah, dia punya demografi dia adalah orang-orang yang datang social game yang open ni adalah orang-orang yang, let's say saya student, saya baru sem pertama masuk belajar kan. So saya tak ada kawan badminton lagi. So saya nak cuba pergi group yang besar supaya saya akan try buat kawan baru melalui badminton kan. So kalau kita tak start bercakap, tak masuk court, kita tunggu orang panggil, sampai bila begitu situ je lah. Pergi dengan kawan kosong, balik dengan kawan kosong. Kalau boleh social game ni pergi berseorangan, balik beramai-ramai. Betul tak? Itu konsep lah sebenarnya. Kalau tak, kita main sekali je lah. Lepas tu tak turun dah dalam group. Itu betul duk kutuk-kutuk kilat Empire ni macam ni kan. Saya bukan kilat je, rasa semua orang yang pernah organize social court yang banyak mungkin pernah alami lah benda ni. Dia actually pembawakan individu sendiri lah. Kalau kita pandai adapt dengan situasi, pandai bawa diri masuk sendiri court tanpa orang tak kisah orang peduli, kita tak masuk je. Jadi itulah social game. Kalau kita expect untuk orang pergi tarik tangan masuk court semua, kalau satu malam tu 80 orang lah kita angkat pakai. Bayangkan 80 orang, macam mana admin nak layan setiap orang tu. Betul lah. Admin sibuk nak buka counter, nak bayar lagi kan, bayar QR semua lagi kan. Macam saya sendiri pun, saya pernah juga orang tu datang, dia nak main dengan saya lah. Tapi dia saya request. Bila penat kan hari-hari layan orang kan. So battery level kadang-kadang orang dah booking dah booking saya lah. Lepas ni kita main sama macam tu. Maksudnya ni lah dah chop lah. Lepas ni kita masuk. Maksudnya sebelum game tu start, dah lepak minum air kan. Nanti kita main sama lah macam tu. So limit saya 3 game je. Kenapa 3 game? Kenapa 3 game? Penat lah, sebab penat. Sekarang satu je. Patut usia. So bila diorang tak dapat main dengan saya, jadi timbul kecaman kat komen-komen tu. Kalau dia bagi tahu, at least saya boleh lah macam dengan Nanat kan. Boleh je main esok pula. Saya boleh layan dia kejap kan. Tapi itulah, kadang bagi tahu lah tujuan tu. Rupanya dia nak sparring. Kan? Saya main gelak-gelak sebenarnya kan. Dia tak puas. Inilah sosial kan. Sosial lah, kita main sosial. Itu orang tak faham kan. Pergi game title social, patut expect rumah betul-betul melompat jumping kan. Kadang-kadang saya rasa Wano datang social mesti Wano nak buat double stroke je. Dia tak nak sembah. Mungkin dia fikir kita macam kita nak faham. Macam tu lah. Sebenarnya kita nak gelak-gelak je. Gelak-gelak je. Itulah, lepas ni kalau yang nak turun tu kena
bagi tahu. Nak sparring. Sama Saya nak juga. sparring dengan Sai. Sama juga training kadang-kadang first question kita adalah apa awak nak daripada training ni. So dia kena ada intention lah. Kalau you datang untuk sparring di game, social game, memang you dah salah platform lah. Ibaratnya nak beli coklat di kedai baki motor. So salah lah sebenarnya kan. Actually the same benda lah. Okay, baik. Last question lah sebelum kita tamatkan kita dah sejam lebih dah Wano. Sejam 40 minit lah kita. Apa yang saya nak cakap pun Fadil lah banyak cakap kot. ada lain perspektif lah. Oh, dah sebut pasal Fadil ni. Hari tu kita tanya pasal Fadil siapa idola. Maybe Wano boleh share idola badminton lah. Player profesional ke? Tak kisah. Ataupun kisah. abang jahat pun boleh, abang tengah jahat pun boleh. Abang tengah jahat tu dia inspirasi lah. Ya, dia idola. Yelah, saya pandai double stroke semua daripada dia. Saya sebenarnya budak-budak kilat semua banyak belajar daripada dia. Taktikal apa semua tu. Kalau tak kita main kosong je, main sekadar pukul je. Semua boleh jumping. Semua orang boleh serve kan. Tapi nak main untuk menang tu dia yang banyak ajar. Dia banyak ajar. Tu dalam kilat lah. Kalau international, saya kalau saya betul-betul minat badminton sebab Taufik Hidayat. Backhand. Dia punya backhand, dia punya trick shot semua tu lah. Tu je lah kot. Backhand lah. Taufik je lah kot. Taufik Hidayat lah. Malaysia tak ada. Afi Hashim. Pernah main dengan Afi Hashim? Tak pernah. Kita set lah nanti. Decathlon. Afi Hashim pernah. Roslyn ada protect kan. Dia selalu main dekat Decathlon Puchong juga. Roslyn Hashim pun insyaAllah kita actually dalam perbincangan untuk jemput podcast. So nanti mana tahu nanti jumpa tu saya set lah. Boleh jumpa lawan dengan Wano. Nak tengok backhand Wano pula kan. Double stroke lah. Saya dekat Rovo je saya top. Dekat kilat bawah. Okay, baik. Idola dah. Maybe Wano boleh share sikit kepada sebelum kita akhiri kita punya podcast. Maybe Wano boleh share kepada peminat Wano, kepada peminat Kilat Empire lah as a whole lah, yang 2000 lebih members Mungkin diorang pernah tengok Wano buat konten, tapi diorang tak pernah tengok Wano in serious face lah, di temu ramah lah. So maybe Wano boleh share. Wano kan introvert jadi ramai orang tak dengar the true Wano lagi lah. Diorang tengok Wano pukul double stroke je kan. So silakan Wano. Untuk peminat badminton lah. Tak semesti peminat kilat peminat badminton. General lah. Yang 2000 orang tu yang dalam WhatsApp je, yang followers kilat tu. So teruskan badminton. Ini penutup, closing kan. Closing. So jangan give up lah. Kita main social, cari platform betul macam Coach Faris cakap tadi. Cari platform betul. Kalau nak sparring, pergi ke court sparring. Kalau nak bersosial, pastikan betul-betul social. Rasanya itulah sebab kilat ni memang fokuskan untuk social sebenarnya. Jaranglah kita buat betul-betul sparring yang level DM semua tak ada lah. Memang tak ada pun. Dan apa lagi? Kepada pengikut-pengikut lah, cakap terima kasih for following kita punya ni. Tetap tunggu posting kita. Saya pula dah bagi. Saya ujung-ujung saya dah blur lah. Ngantuk. So kepada penonton-penonton setia Kilat Empire, penonton yang selalu tengok video Sai, video Bella dengan Bella, Brother Tangan Jahat, komen lah. Jangan like je video tu. Komen, banyak sikit komen tu. So engagement tu dia akan push lagi video tu naik. Boleh saya semangat sikit buat video. Betul. Tapi tu lah, next nanti kita akan banyakkan konten drama pendek lah. Tapi dia takkan lari jauh lah daripada dunia badminton tu. Kita akan kalau boleh nak relatekan drama tu dengan sketsa-sketsa yang ada kaitan dengan badminton lah. Okay, so dan satu lagi jersey yang siapa nak boleh? Boleh. Okay, siapa nak order jersey dekat profile Kilat tu. Sebab banyak orang tanya macam mana nak order jersey. Dekat link tu, dekat profile. Kita cuba selitkan juga link dekat kita punya. Dekat link tu
dia akan terus masuk ke WhatsApp. So boleh order dari situ. Okay. Tak semestinya player kilat je player luar pun boleh pakai, tak ada masalah. Seluruh Malaysia. Okay. Okay. Itu je kot. Itu je okay. Okay, thank you so much. Thank you semua peminat Kilat Empire dan juga penonton Podminton. Saya rasa sejam setengah kita dah dengar daripada perspektif Wano TV, Wano Badminton, Wano Kilat Empire, semualah dia CEO Kilat apa semua. So actually satu banyak input lah saya dapat sebenarnya dari perspektif dia, sebab dia saya hormat dia as a pioneer lah dalam social game organisasi, sebab dia tengok badminton ni dari pandangan yang berbeza lah. Mungkin orang nampak badminton ni hanya sekadar tournament, you menang kalah tournament kan. So dia nampak social badminton ni is a platform di mana orang berkongsi minat yang sama, dan dia boleh mengeratkan hubungan silaturahim kepada yang stranger. Macam Wano cakap tadi, saya bercakap tadi, kita datang social game sorang-sorang, kita balik beramai-ramai. Jadi jangan ada pergaduhan dalam badminton ni. Actually you cari platform yang betul. Kalau let's say datang nak main social game, pergi ke social game. Datang nak main sparring, dan pergi kepada platform yang untuk sparring lah. Jadi kalau kita tengok pun sekarang dah banyak dah platform untuk player-player level advance apa semua. Kalau tengok Rovo, AFA sini pun, masa dia orang buka social game tu, dia orang tulis dah level apa kan. So be more alert dengan dia punya level game. Dan juga kalau boleh, kalau dah datang tu, kita sama-sama mengeratkan hubungan silaturahim lah. Okay, saya rasa itu saja. Thank you so much Wano. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain episod. Tulis di ruangan komen kalau ada sesiapa yang anda nak kami jemput untuk jemput podcast. Dan juga like video, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa follow TikTok CEO Kilat Empire. Ada lagi satu. Apa tu? Wano Minton TV. Itu saya cakap, Wano Minton TV. Baru sebut Wano Minton TV. Dan juga di untuk Podminton, IG Podminton, YouTube Podminton, dan juga tak ada CEO Podminton lah. Okay, baik, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.